1MDB sampai 1 minggu pertengahan bulan September langsung tidak mengetahui bahawa mereka akan melabur ke dalam petrol Saudi. Tak tahu. Jolo yang buat cerita, buat wayang, buat sandiwara kat belakang. Mereka nak cerita. Biar kita sebut bahawa Perdana Menteri Najib telah pun berjumpa dengan King Abdullah Saudi Arabia. Mereka dah bincang, mereka mahukan pelaburan ini, mereka nak percepatkan pelaburan ini. Ini cerita yang mereka bagi kepada pengurusan 1MDB. Seorang lagi, Tiffany Hiak, iaitu penasihat undang-undang kepada Jolo, telah menyediakan draft perjanjian yang akan ditandatangani oleh 1MDB dengan Petrol Saudi. Kesemuanya disediakan oleh pasukan Jolo. Belum berkenal lagi, Petrol Saudi telah pun mengambil langkah untuk menubuhkan satu anak syarikat. Nama anak syarikat ini 1MDB Petrol Saudi. You kena tahu tak ada perjanjian lagi, tak ada persetujuan lagi, tak ada perbincangan rasmi antara 1MDB dengan Petrol Saudi lagi. 1MDB Petrol Saudi itu merupakan anak syarikat penuh kepada Petrol Saudi, milik penuh kepada Petrol Saudi. Kali pertama Jolo tulis email kepada Tariq Ubaid, iaitu founder kepada Petrol Saudi, dan juga Datuk Syarul Haumi, CEO kepada 1MDB. Apa dia sebut? Dia sebut, hai Syarul, hai Tariq, ya you orang kenal sama mengenal. Kali pertama nak kenal sama mengenali hanya pada 18 hari bulan September melalui email. Pada 28 hari bulan September, perjanjian usaha sama ditandatangani antara 1MDB dengan Petrol Saudi. Baru kita melabur 1 bilion, dia orang melabur 1,5 bilion aset, tetapi syarikat ini sudah ada hutang 700 juta US dollar. Dan 1 hari kemudian, Petrol Saudi minta 1MDB Petrol Saudi untuk bayar balik hutang 700 juta US dollar. Dan 1 hari kemudian, 1MDB Petrol Saudi bayar balik dengan kelulusan dan pengesahan daripada Syarul Haumi untuk membayar 700 juta US dollar kepada Petrol Saudi atas hutang yang ditandatangani sebelum itu.
Tapi Masa mengulas laporan akhir 1MDB mengakui Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak terlibat. Prime Minister is not being referred. No, I think Why is it? you have Instead of, no. I think that is where because in this investigation you must base on evidence. Okay, but in the dealings in the investigation, the Prime Minister was not actually involved in those things. But he is the chairman of the advisory board. I think the one that runs the thing is the board of directors and the management. Those are the people who runs the thing. So these are the people we have to investigate. That will be the correct thing to do. Legally, how can you take action against people who do nothing? Kita lihat 1MDB dia mempunyai lembaga pengarah tersendiri ya. Dia ada di lembaga pengarah dan dia ada dia punya pengurusi lembaga pengarah lah. Dan lembaga pengarah ni dilantik di bawah Akta Syarikat. Sedangkan Datuk Najib hanya dalam lembaga penasihat. Artinya Datuk Najib bukanlah salah seorang ahli lembaga pengarah yang dilantik di bawah Akta Syarikat. Maka itu tanggungjawab yang diletakkan ke atas lembaga pengarah untuk menguruskan 1MDB sangat ketat. Lembaga pengarah terikat dengan tanggungjawab terkandung dalam Articles of Association dan juga beberapa klauza-klauza di bawah Akta Syarikat. Dan saya lihat kerana Datuk Najib bukan dilantik di bawah Akta Syarikat sebagai ahli lembaga pengarah, maka beliau tidak mempunyai sebarang tanggungjawab kepada 1MDB. Ya. Tanggungjawab itu dipikul oleh lembaga pengarah. So maka di sini apa jua salah laku yang didapati oleh pihak PAC tidak melibatkan Datuk Seri Najib. Dan kita pun difahamkan bahawa lembaga penasihat juga tidak campur tangan dalam pengurusan 1MDB. Dan itu dah memang sesuatu perkara biasa ya. Kerana kalau kita bukan ahli lembaga pengarah, kita tidak boleh campur tangan dalam cara lembaga pengarah menguruskan syarikat tersebut. Ini terpakai kepada mana-mana juga syarikat senam berhad ataupun berhad. itu saja 700 juta US dollar wang 1MDB, anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan, hilang masuk kocek Jolo. Tapi sekarang dia kata apa? Jolo kata, saya mangsa, bukan salah saya. Dia kata, I feel I'm a victim of crossfire of Malaysian politics, which is getting more polarized. I am a target. Dia masih sebut segala keputusan yang dibuat oleh 1MDB, pengurusannya, ada lembaga pengarahnya, ada pemegang saham dia. Mereka yang meluluskan segala perjanjian, segala transaksi. Kenapa pula nak salahkan saya atas masalah-masalah yang tertimbul ke atas 1MDB? Benar juga. Apa maksudnya? Maksud ini Najib yang salah, jangan salahkan saya. Dia bodoh nak tanda tangan satu perjanjian yang memberikan 700 juta US dollar kepada saya. Dia punya pasal. Jangan salahkan saya. MDB Petro Saudi bayar balik dengan kelulusan dan pengesahan daripada Syarul Haumi
untuk membayar 700 juta US dollar kepada Petrol Saudi atas hutang yang ditandatangani sebelum itu. Najib yang salah, jangan salahkan saya. Dia bodoh nak tanda tangan satu perjanjian yang memberikan 700 juta US dollar kepada saya. Dia punya pasal. Jangan salahkan saya. Wright bersama seorang lagi wartawan WSJ, Bradley Hope, menulis buku Billion Dollar Whale yang merungkai skandal WMDB dan mendedahkan Loh sebagai dalang utama. Ketua Eksekutif SRC International merupakan Nick Faizal Arif Kamil, okay, yang merupakan rakan karib bagi Jolo. Okay. Jolo telah cakap dengan bos, telah bincang dengan bos. Bos siapa kita tak tahu. Sama ada bos perempuan ke bos laki kita tak tahu. Dia kata bos sudah setuju. KPN sedang membuat pertimbangan untuk memberi ganjaran tentang siapa yang boleh pergi tangkap Jolo tu. Sebenarnya bagi saya lah, nak tangkap Jolo tu sebenarnya boleh, bukan tak boleh. Saya pun pelik kenapa Jolo tu tak boleh nak kena tangkap dan macam susah sangat sampai Ketua Polis Negara terpaksa buat reward. Kan? Macam ni je lah. Saya mencabar Ketua Polis Negara, kalau betul lah nak tangkap Jolo tu, bagi tahu kat kami berapa ganjaran yang nak dibagi tu, untuk kami duduk bersama tim kami, pertimbangkan sama ada ganjaran tu berbaloi atau tidak, dan kami bagi jaminan kami akan tangkap Jolo tu bawa balik, sama ada dia balik hidup atau dia balik pakai kotak. Yang penting kami bawa balik dia. Saya bagi jaminan kepada Ketua Polis Negara.